Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi untuk video kali ini Cikgu akan mengajar matematik bab 1 tingkatan 4, dan Cikgu akan untuk next video pun Cikgu akan ajarlah video-video nota dan video-video topik-topik mengikut di dalam buku teks. Dan Cikgu akan mengikut kepada topik-topik permintaan. Permintaan apa next video, apa next topik dan sebagainya. Jadi yang mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan jom kita kalaulah yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe dan boleh tinggalkan komen di bawah yang mana next topik yang cikgu patut ajar. Okay, alright. Tapi for now kita akan terus kepada matematik tingkatan 4 bab 1. Okay, untuk video cikgu kali ini cikgu akan mengajar di dalam bahasa Melayu. Tulisan ni cikgu akan cakap dalam bahasa Melayu, tetapi tulisan ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Inggeris. Sebab apa? Ada yang belajar dalam bahasa Melayu, ada yang belajar bahasa Inggeris. Tapi cikgu banyak gunakan dalam bahasa Inggeris ya. Okay, jadi cikgu harap semua fahamlah. Okay, dan macam sebelum ni cikgu dah ada video cikgu yang cikgu dah upload sebelum ni, tapi itu di channel sebelum ni lah. Jadi ini untuk channel cikgu yang official. Jadi untuk channel cikgu yang official, yang ini yang video-video yang baharu, dan cikgu mengikut kepada soalan-soalan SPM, dan cikgu juga tengok kepada soalan-soalan yang dah keluar lah. Okay, yang dah keluar dalam SPM tahun lepas. Jadi yang sebelum tu yang itu memang silibus baru. Jadi kita memang tak tahu. Jadi yang tu memang nota-nota semua tu ada yang kaitan, ada yang tak berkaitan. Tapi yang ini memang semua memang berkaitan dengan SPM. Okey, tanpa buang masa, jom kita teruskan kepada bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita kena faham bermacam-macam benda kat sini. Okey, kita kena faham bermacam-macam benda kat sini. Kita ada beberapa perkataan kat sini. Apakah perkataan dikatakan sebagai fungsi? Fungsi ni dia adalah satu fungsi lah, adalah satu bab tajuk fungsi. Tetapi bab ni bukan penekanan kepada fungsi. Bab ni penekanan kepada kuadratik. Tapi kita punya kuadratik tu diungkapkan dalam bentuk fungsi. Fungsi ataupun persamaan. Sekali lagi kita tengok apa beza fungsi, apa beza persamaan dan sebagainya. Yang kedua, kita kena tahu bermaksud apa maksud kuadratik kat sini. Ini kuadratik inilah yang kita nak tekankan dalam bab ni. Apa maksud kuadratik dan sebagainya. Dan apa maksud dalam satu pemboleh ubah. Dalam satu pemboleh ubah tu maksudnya hanya satu unknown saja. Itu maksud dia. Satu pemboleh ubah maksudnya satu unknown. Kita tak bermain dengan banyak unknown. Kalau kita bermain dengan X, semua X. Kalau kita bermain dengan Y, semua Y. Itu maksud satu pemboleh ubah. Dia tak ada campur X dengan Y dan sebagainya di dalam satu ungkapan ataupun persamaan. Jadi cikgu dah tulis dah kat sini apa benda yang kena tahu. Apa benda yang kena tahu mengikut turutan. Jadi nombor satu yang kena tahu turutan adalah ungkapan kuadratik. Apa maksud ungkapan? Apa itu ungkapan? Apa itu persamaan? Dan apa itu fungsi? Iaitu adalah benda pertama yang kita nak tengok untuk yang pertama. Yang kedua kita kena faham adalah general equation. General equation tu nanti kita akan pergi video by video. Ini macam table of content lah. Apa turutan yang kena faham. Yang seterusnya komponen graf kuadratik. Yang ini paling banyak sebenarnya. Okey, yang ni paling banyak, komponen graf kuadratik. Semua ni dimasukkan di dalam komponen dan setiap satu ada cara dia. Cumanya mungkin cara cikgu-cikgu di sekolah agak panjang dan agak lama. Okey, agak panjang dan agak lama masa untuk nak selesaikan satu persatu. Okey, saya bukan nak salahkan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu sangat-sangat bagus di sekolah dan sebagainya. Kita kena respect cikgu-cikgu sebab apa? Cikgu-cikgu di sekolah dah ramai sangat pelajar yang dia kena mengajar, dan cikgu-cikgu berjaya untuk mengajar dan sebagainya. Jadi yang ini hanyalah untuk membantu untuk pelajar-pelajar faham dengan lebih lanjut. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu pun nak rujuk video saya pun tak menjadi masalah, silakan. Okey, tak ada masalah. So, komponen graf kuadratik kita kena tahu bentuk graf macam mana, pintasan X macam mana, pintasan Y macam mana, apa tu paksi simetri, apa tu lakaran graf, apa tu titik maksimum dan minimum. Itu adalah turutan yang kita kena belajar. Jadi dah faham dah turutan, jadi tanpa buang masa jom kita pergi pada perkara pertama adalah ungkapan. Ungkapan kuadratik. Dalam ungkapan kuadratik ni kena faham dulu apa beza ungkapan, apa beza persamaan, apa beza fungsi. Ungkapan ni apa? Ungkapan ni dalam bahasa Inggeris adalah expression. Okey, dia hanyalah satu expression sahaja, di mana dia bukan equation, dia hanya satu express. Dia ada satu nombor tu
dia pun tak ada sama dengan, dia pun tak ada sama dengan apa-apa, dia hanyalah satu ungkapan. Jadi ungkapan ni adalah dia macam benda yang tergantung. Sebagai contoh 3x campur 5, x square tolak x tolak 6, itu sahaja. Dia tak ada sama dengan y, sama dengan kosong, dia tergantung kat situ. Itu ungkapan. Tapi kalau persamaan, bila nama sahaja persamaan, dalam bahasa Inggeris disebut sebagai equation. Jadi bila ada sahaja persamaan, mestilah ada simbol sama dengan di sini. Mesti kena ada simbol sama dengan. Jadi bila sama dengan something, itu persamaan. Boleh jadi sama dengan persamaan sama dengan kosong, persamaan sama dengan 3, tak ada masalah. Jadi sebelah kiri kita ada 3x campur 5, tapi kalau persamaan dia ditulis sebagai y sama dengan 3x campur 5. Sama juga di bawah di sini, di mana dia disebut sebagai y sama dengan x square tolak x tolak 6. Kita tengok comparison dia. Itu persamaan. Dan last sekali fungsi. Fungsi tu apa? Fungsi tu function. Di mana function tu dia ada ungkapan function dia. Jadi kalau lah pelajar-pelajar ada ambil topik matematik, topik math, adik-adik lebih faham lah apa maksud fungsi. Tapi fungsi tak susah sangat pun. Dia pemahaman di mana fungsi tu lebih kurang macam y jugalah, tapi dia tak sebut persamaan, dia sebut sebagai fungsi. Jadi ungkapan fungsi kat sini mestilah ditulis macam ni. Dia ada huruf F. F tu merujuk kepada fungsi kepada F. Boleh jadi fungsi lain, fungsi G, boleh fungsi H, tak menjadi masalah. Itu just simbol sahaja, bukannya nama-nama siapa-siapa dan sebagainya. Okey, jadi boleh nampak perbezaan apa itu ungkapan, apa itu persamaan, apa itu fungsi. Jom kita teruskan kepada yang seterusnya yang cikgu cakap, satu pun boleh ubah. Satu pun boleh ubah kat sini maksudnya dia bermain dengan X sahaja. Sebagai contoh, kalau kita ada Y sama dengan X square tolak X tolak 6, kita hanya ada X sahaja sebagai pemboleh ubah kita. Yang ni maksudnya satu pun boleh ubah. Kalau ada dua pun boleh ubah, bermaksud Y sama dengan X square Z, ni Z tolak dengan 3, B tambah 7. Kita ada tiga jenis unknown kat sini, atau tiga jenis pemboleh ubah. Kita ada X, kita ada Z, kita ada B. Itu maksud dia. Jadi sebab tu cikgu tekankan apa maksud satu pemboleh ubah. Okey, jadi di sini bukannya salah, tak kata salah. Cuma yang ini kita tak tengoklah dalam bab ni. Okey, dah settle dah apa maksud satu pemboleh ubah dan sebagainya. Yang seterusnya kita nak tahu pula, macam cikgu cakap, penekanan bab ni adalah kuadratik. Apa maksud kuadratik? Okey, jom kita teruskan. Jadi kuadratik inilah yang kita kena tahu apa maksud kuadratik, apa maksud bukan kuadratik. Kuadratik sebenarnya adalah satu persamaan ataupun salah satu jenis bentuk graf. Dia adalah salah satu jenis bentuk graf, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai curve equation. Dia disebut sebagai curve equation ataupun curve line. Dia adalah garisan lengkuk, tapi lengkuk dia tu cantik lengkukan dia. Alright. Cumanya kita faham kat sini kuadratik adalah satu equation yang mana dia adalah satu lengkuk. Jadi macam mana nak faham dan bezakan yang mana satu kuadratik, yang mana bukan kuadratik? Kalau kuadratik, dia hanya ada satu unknown sahaja dalam ungkapan dia. Sebagai contoh, kita tengok Y sama dengan 3x square campur 4x campur 7. Hanya satu jenis sahaja ungkapan. Satu jenis sahaja unknown dalam ungkapan dia. Yang Y ni sebelah kiri lain cerita, sebab dia persamaan. Di persamaan di mana satu ungkapan dia tu ada satu jenis sahaja, itu adalah kuadratik. Tapi kalau bukan kuadratik, di sebelah kanan di sini dua atau lebih unknown. Kalau kita ada di sini unknown X, kemudian tiba-tiba ada unknown Z pula. Jadi di sini bukan lagi disebut sebagai kuadratik, dia adalah satu equation yang lain, tapi dia tak sebut sebagai kuadratik lah. Dan kita faham satu-satu. Yang seterusnya adalah kuasa pada unknown atau kuasa pada pemboleh ubah mestilah 2, maksimum 2. Maksimum 2. Dia boleh ada 2, ada 1 dalam masa yang sama, tak menjadi masalah. Tetapi maksimum pada sesuatu masa adalah 2. Okey, itu menunjukkan kepada kuadratik. Kita nampak kat sini Y sama dengan X square tolak X tambah 3. Di sini adalah X kuasa 2. Okey, sebenarnya yang tolak X ni di sini adalah ada kuasa dia, kuasa 1. Tetapi adakah melebihi 2? Tidak. Jadi dia still dikategorikan sebagai kuadratik. Okey, boleh tak kalau ada satu sahaja untuk X, tak ada masalah, dia pun dikira sebagai kuadratik. Sebagai contoh, Y sama dengan X square tolak 16. Ini sahaja. Adakah consider sebagai kuadratik? Yes, consider sebagai kuadratik juga. Sebab apa? Kuasa pada unknown maksimum di 2.
Tetapi kalau bukan kuadratik di sebelah kanan di sini, kita tengok kuasa pada unknown lebih daripada 2. Lebih daripada 2 kat sini kita nampak kuasa 3 dah. Memang ada 2 kat sini, tak ada masalah. Di sini pun 1, tapi dia dah lebih daripada 2. Bila lebih daripada 2, itu tidak lagi panggil sebagai kuadratik. Especially that in the question we call it as cubic equation. Okey, iaitu adalah hukum untuk kuadratik. Kita tengok lagi yang mana lagi yang bukan kuadratik. Kita tengok contoh-contoh bukan kuadratik. Kuasa pada pemboleh ubah atau unknown sama ada negatif atau dalam pecahan. Maksudnya y sama dengan 3x kuasa negatif 1. Jelas-jelas kuasa negatif 1 bukan kuadratik. Bukan kuadratik. Ini adalah ciri-ciri dia. Dan kuasa dia tu dalam bentuk pecahan. Y sama dengan 2x kuasa 3/2 campur dengan 3x kuasa 1/2. Jelas-jelas ini adalah kuasa pecahan. Bila kuasa dalam bentuk pecahan, dia bukan disebut sebagai kuadratik. Okey, jadi dah boleh faham. Yang seterusnya, unknown berada ataupun pemboleh ubah berada di penyebut dalam pecahan, iaitu denominator lah. Berada pada denominator. Jadi kalau berada pada denominator pun, ini bukan juga disebut sebagai kuadratik. Kenapa nampak tak dia ada kat bawah kat situ? Dia ada kat bawah. Sebenarnya kalau adik-adik semua dah belajar topik indeks, sebenarnya ini boleh ditulis sebagai y sama dengan 3x kuasa negatif 2. Jadi ini pun sama juga, kuasa pada negatif bukan disebut sebagai kuadratik. Okey, jadi itu sahaja pengenalan kepada bab 1 bahagian 1 di sini. Kita kenal dahulu yang mana kuadratik, yang mana yang bukan kuadratik, dan kita kenal apa itu ungkapan, apa itu persamaan, dan apa itu fungsi. Okey, jadi kalau ada enjoy video ini, boleh tekan like dan boleh tekan share kepada kawan-kawan. Okey, dan sila subscribe untuk video-video seterusnya. Kalaulah ada apa-apa masalah, dan silakan tinggalkan komen di bawah. Okey, dan itu sahaja. Jumpa lagi untuk next video. Bye bye.